Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Malam ni layan lagu blues. Alright. Sekejap kita tunggu beberapa orang masuk. Sekejap. Nanti kita start. Selamat datang. Tak nampak siapa yang baru masuk. Okay, malam ni kita santai-santai. Kita belajar guna ni tajuk dia malam ni. Ni. Okay, rejim ajar live. Live konon. Ajar guna Google Document. So sebabnya kesnya macam ni. Kesnya semenjak aku post video Chromebook tu, bukan video, yelah aku yang cerita pasal Chromebook. Lepas tu aku ada share pasal guna Chromebook lah kan. Ramai pula mesej. Jadi ramai pula macam nak kena ajar seorang-seorang kan. Alamak. Sebab apa benda ni, Google Chromebook tu dia bukan Windows. Jadi orang macam tak biasa. Okay. Tapi apa kata korang share dulu. Siapa yang baru tengok video ni, siapa yang baru masuk, tolonglah share sekejap. Kenapa aku tak nampak siapa yang baru masuk ni? Okay, sekejap aku nak pergi tengok dekat aku punya wall. And siapakah yang baru masuk? Sebab aku boleh tegur kalau aku nampak. Sekarang ni aku tak nampak siapa yang masuk. Okay, boleh. Alright. Jadi, apa benda dia? Apakah bendanya Google Docs? Samping ditemani bunyi background music blues. Aizat Fadullah, welcome. Selamat datang ke kelas free sharing. Tolonglah share video aku ni merata-rata. Tolonglah share. Apa saya rambut aku macam alright. Handsome dah. Okay. Welcome. Topik apa malam ni Abdul Azim? Malam ni ialah macam mana nak guna Google Document. Google Document ni dia dibina oleh Google. Kita share sikit Mari. Kopiali Superpower watching. Nizam Kararu. Handsome. Memanglah bro. Sejak azali. Terima kasih. Okay. Jadi okay, malam ni kita try music blues pula. Pelik sikit bunyi music blues ni. Kadang-kadang rasa macam music bell. Okay, kepada cikgu-cikgu atau kawan-kawan follow baru, terima kasih. Sebab follow, siapa tak follow lagi, tolong follow page saya. Sebab saya ada banyak nak buat share benda-benda macam ni. Okay, hari ni kita nak cerita pasal Google Document. Okay. Apa benda Google Document ni? Apakah benda Google Document ni? So Google Document ni, kalau anda nak tahu, dia ialah kalau orang yang biasa dengan Microsoft Word kan, Microsoft Word samalah sahaja bendanya. Dahlia Jasmin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subki Abdul Hadi, mantap ilmunya. Tak, biasa saya kongsi saja. Saya kongsi apa saya tahu. Itu saja, simple. Saya kongsi apa benda yang saya tahu. Yang saya tak tahu, saya tak kongsi. Yang saya tahu, saya cuba kongsi. Supaya kita boleh kongsi beramai-ramai. Dan bila kita semua kena benam dekat dalam tanah nanti, kan, pasir dah masuk dalam lubang hidung, dalam telinga, InsyaAllah ilmu tu jalan lagi. Itu target dia. Okay. Alright. So, apa benda Google Document? So, Google Document ni dia ialah macam yang kita lihat dekat dalam skrin ni sekarang.
Dia basically Google ada dua lah. Satu for personal, satu for Google Workspace. Ni untuk business lah. Tempat saya kerja sekarang pakai Google Suite ni. Dan dah 3 tahun saya tak pakai produk Microsoft. Walaupun produk tu ada dalam laptop saya tak pakai. Sebabnya saya tak rasa keperluan nak pakai. Kan? Aku tak rasa keperluan nak pakai. Sebabnya dah boleh selesai dah semua benda yang aku nak guna dekat dalam Google Suite ni. Google Suite ni dia ada kompilasi beberapa aplikasi yang dibina oleh Google. Google yang bina dia dan dia bagi pakai percuma lah. So Google ni konsep dia bila dia bagi pakai percuma, kita pakai kan. Lama-lama kita akan rasa keperluan nak pakai lebih lagi ataupun nak pakai dengan ramai orang lagi. Jadi menyebabkan kita akhirnya bayar subscription drive. Dia jual drive dia tu, space dia tu. Jadi kita nak simpan dokumen semua senang, kita nak sharing senang. Tapi kalau kita sekadar pakai untuk kita punya PDPR, untuk satu kelas, untuk satu sekolah, pakai yang free pun sebenarnya dah cukup. Pakai free pun dah cukup dah. Tak payah nak pakai yang bayar-bayar punya. Right. Okay, jadi Google Document ni balik kepada asal kita topik ni. Google Document Okay, ni Google Document ni dekat website dah. So Google ni Google Suite ni dia ada 4 barang penting dia lah, yang mana telah menyebabkan saya meninggalkan Microsoft sepenuhnya. Ada saya pakai sekali-sekala sangat, sebab dah boleh dah. Saya nak hari ni saya nak tunjuk macam mana saya guna benda tu supaya korang ada idea, terutamanya orang yang telah terpengaruh dengan posting saya cakap nak pasal suruh beli Google Chrome kan, Chromebook tu. So baguslah beli Chromebook tu. Chromebook tu dibina oleh Google. So sekarang ni anda tengok pula macam mana kita menggunakan aplikasi yang Google bina ni supaya anda boleh pakai dekat atas Chromebook anda tu lah. Alright. Okay. So jadi ni dia punya website lah. Jadi dia promote more than letters and word. Google Docs bring your document to life with smart editing and styling tool to help you easily format text and paragraph. Choose from hundreds of font, add links, image, drawings, all for free. Memang betul. Semua free. Kalau kau nak masukkan gambar dekat dalam, kau nak masukkan icon, kau nak masukkan GIF, kau nak masukkan benda-benda yang dekat dalam Microsoft Word tu ada, dekat dalam Google Document ni pun ada dan free. Kau nak setting teks, semua ada lah. Kejap lagi kita tengok. Aku tunjuk dulu. Lepas tu juga dia kata okay, get a head start with template. Dia pun ada dah bagi beberapa template dah untuk kita guna, dah ready dah. Tekan jalan. Kan? Okay. Go to your documents anywhere, anytime. Okay. Ni disebabkan Google Document ni dia punya base dia, kau kena faham, dia punya base dia ialah atas Google Drive. Jadi kalau orang yang beli Google Chromebook tu kan, lepas tu dia cakap Regime kecil gila kot saiz 60MB je ataupun berapa kan, 50GB 60GB je dia bagi ni. Memanglah sebab tu harga dia murah kan, sebab engkau sebenarnya tak perlukan dia pun untuk running dekat atas ni, dekat atas Google Chromebook. Kau tak perlukan space yang besar sebab space engkau semuanya duduk dalam Google Drive. Dan bila duduk dalam Google Drive, engkau boleh sharing, kau boleh kongsi, mengata-kata benda tu. So no point. Sebab tu spek untuk Google Chromebook ni kecil sikit. Dia tak perlu nak pakai ni. Dan kalau company aku tahu, aku pun sama dan aku tahu korang pun sama juga kan. Kebanyakannya orang yang pakai software ni ialah software haram kan, pirate punya, beli kat mana-mana tu. Dan kita guna benda ni dosa lah. Dosa lah. Kau cetak rompak kan, guna Microsoft punya produk secara haram. Ada orang beli kan, ada orang beli. So tapi aku rasa ramai je yang install pirate kan. Mengaku je lah, tak payah nak beta lah, mengaku je. Okay, so dengan adanya Google Document ni, engkau boleh menghalalkan hidup engkau sekarang. Kau nak guna benda ni untuk company kau kan,
untuk kau pakai bisnes kau, untuk kau pakai sekolah, kau pakai dengan murid-murid kau belajar untuk PDPA tu, PDPR tu, boleh dah. Boleh dah pakai ni. Gantikan terus kau punya Google, kau punya Microsoft Words tu. Bukan Microsoft Word tak bagus, Microsoft Word bagus, tapi engkau tu yang tak bagus sebab engkau tak adalah hebat sangat sampai boleh guna sepenuhnya Microsoft Word tu. Jadi kalau kau ni pengguna Microsoft Word yang sepenuh-penuhnya dan sangat hebat dan kau sangat terror semua benda dengan guna Microsoft Word, kau pakailah Microsoft Word. Kan, kau belilah. Tapi kalau kau ni tak hebat, kau sekadar nak tulis surat, nak buat kolom ke tengah ke tepi dan buat table sebagainya, tak payah mengada. Kau pakai ni sudah. Kan, tak payah pakai ni. Okay, Wan Fazli, welcome to the show. Aidil Zukairi, welcome to the show. Apa aku dengar suara mic aku macam kuat sangat ni. Okay. Nice. Alright. Alright, okay. So apa lagi dia bagi? Do more together. Okay, so dalam Google Document ni, inilah dia benda yang features yang paling power. Satu dokumen, engkau boleh ada 3-4 orang yang edit serentak. Kau bayangkan kalau kau tengah buat assignment, kalau kau tengah buat group assignment, kalau kau tengah buat kerja bersama-sama office kan. Contohnya, staff dah tulis surat. Lepas tu bos dia nak tolong edit, nak sambil tengok. Kau boleh nampak bos kau punya cursor kat mana kat dalam. Kau boleh sharing dokumen tu. Dan satu dokumen dibuka oleh beberapa orang, boleh nampak. Editing dia tu kan, boleh nampak. Nanti aku tunjuk. Memang power. Dr. Abi, salam Bi. Waalaikumsalam. Wan Fazli, salam bro. Waalaikumsalam. Jadi top fan kau dah aku ni. Betul, jadi top fan dah. Semua top fan malam ni. Terima kasih. Datang hari-hari. Kita kongsi benda free saja. Free lah sebelum kena bayar. Aku belum tahu lagi bila nak letak bayar. Tapi tak apa, kita free dulu. Alright, kita kongsi-kongsi ilmu dulu untuk masuk dalam kubur. Okay, never hit save again. Kau memang benda ni ialah benda yang sangat common. Bila kau guna Microsoft Word, kadang-kadang kau tengah-tengah buat kerja, crash. Kan? Hilang. Lepas tu kau buka balik, dia dah jadi backup file, dia dah jadi ghost file. Kau kena revive balik file tu. Benda tu benda common daripada dulu lah. Benda tu common, memang terjadi sentiasa kan. Kalau dan kita dah sampaikan ada orang yang dah ajar, type sikit tekan Ctrl S, type sikit tekan Ctrl S. Apabila kau guna Google Document, benda itu telah hilang disebabkan dia auto save. Memanglah Google Microsoft Word pun ada itu auto save kan, tapi dia tak sama. Ini kau lepas je keyboard dia terus save. Nala kerbang. Baik ni. Okay. So all your changes are automatically saved as you type. You can even use revisions history to see old version of the same document sorted by date and who made the change. Jadi engkau boleh tengok history editing. Kalau kau satu file tu dikongsi oleh ramai-ramai orang, kau boleh tengok siapa edit ni, siapa yang tukar. Ada orang tukar benda ni, tak ada. Kau boleh highlight lagi. Bila kau tekan history orang ni, nampak orang ni yang ubah perkataan ni. Tak boleh sorok bro. Kan? Kalau dah satu dokumen share ramai-ramai komen, kau boleh tengok, bos boleh tengok. Kau tadi semalam tukar benda ni, kenapa? Kan? So dalam kerja aku sekarang ni, bila kita orang hantar kontrak ataupun deal dokumen apa-apa yang melibatkan legal, kita hantar link file dokumen ni, ada parti, dia orang edit. Dia edit dan kita nampak apa benda dia edit. Sama ada kita buat live ataupun kita tengok history. Dalam history dia edit apa. Microsoft Word pun boleh buat. Aku tahu orang yang terror Microsoft Word, dia boleh cakap, dia boleh beta semua benda aku cakap. Benda ni Regine, semua benda kau cakap ni semua Word boleh buat. Memang boleh buat. Word tu hebat. Aku cakap kau, Microsoft Word tu hebat. Yang tak hebat ialah kau. Kan? Aku yang tak hebat ni. Sebab jadi orang yang tara-tara marahin macam kita ni, janganlah kerek sangat nak action nak pakai Microsoft Word tu. Pakai benda-benda macam ni sudah. Kau sekadar nak buat tulisan tengah ke tepi table sikit je pun. Macam-macam. Alright.
Works hard with Word. Dia kata works hard with Word. Jadi dia kata boleh open, edit, save Microsoft Word file with the Chrome extension. Okay, jadi disebabkan dia ini juga compliment kepada kepada Microsoft Word. Kalau kau upload Microsoft Word dekat dalam Microsoft Word file dekat dalam Google Doc, dia boleh baca, dia boleh open, dia boleh edit. Dan kau boleh edit macam guna Microsoft Word, dan kau boleh save balik sebagai Microsoft Word punya file pun balik. Boleh. Ataupun kau nak buka dia sebagai Google Document file pun boleh. Tak ada isu. Boleh pakai. So dia kata works hard with Word. So, boleh convert Word file to Google Doc and vice versa. Don't worry about file format again. Jangan worry. Dia tally, dia align. Format dalam Word sama je dengan dia lebih kurang. Okay. All of search right in document. Explore and get inspired by image, quotes and text from Google search without leaving the Android app. Jadi, apa benda aku pernah type surat dekat dalam phone aku. Jadi Google Document ni disebabkan dia mesra device, dia kawan dengan device-device yang lain. Kau buka dekat dalam tab boleh, kau buka dekat dalam phone kau boleh, kan? Kau boleh type surat kau tu balik, adjust ke, kau nak modify sikit-sikit. So kalau benda surat yang macam kau sentiasa pakai, sentiasa kau pakai tukar nama kan. Contohnya macam kau hantar quotation ke, benda yang kau sentiasa tukar nama. So kau pakai ni, kau buka kat phone kau, tuliskan nama, tukar alamat sikit, dah save as, dah jadi satu file lain. Kau tak payah buka laptop kau. So kau on the move, kau boleh buat kerja kau. Tu dia. Itu dia bro. Lukis lah Bik, senang faham. Ni kalau aku lukis pening orang ni. Okay. Apa lagi? Do with more adds on. Okay. Orang yang terror Microsoft Word tu, sebenarnya korang boleh tengok kehebatan Google Document ni dengan adanya add-on. Add-on ni dia macam orang lain yang develop tau. Dia punya plugin tau. Dan ada plugin ni macam-macam benda lagi kau boleh hebatkan lagi kau punya Google Document tu. Power. Take your document experience even further with add-ons. The lucid diagram, kalau nak buat diagram lah, macam-macam benda. Sampaikan data live pun kau boleh tunjuk dalam ni. Memang power lah. Okay. Get started now. Alright. So itu dia punya website. Okay. Dia punya website. So itu Google Document. Okay. Jadi mai aku tunjuk kau macam mana rupa Google Document ni. Kau tengok ni. So ini dia aku punya aplikasi. Dia hanya memerlukan Windows saja. Dia memerlukan browser saja. Contoh aku tengok sekejap. Ahmad Badruddin, mantap Bik, terima kasih. But Mac OS dan iOS boleh pakai juga kau. Memang boleh, asalkan ada browser bro. Asalkan ada browser boleh pakai. Kalau kau tak ada browser, kau download terus apps dia tu. Download terus app. Dalam iPhone pun ada apps Google Document, dalam Android pun ada apps Google Document. Kalau kau tak download app pun, kau pakai browser. Kau buka je browser kau type Google Drive, masuk dalam Google Drive kau, buka file, settle parema. Terus boleh nampak bro. Dahlia Jasmine, sorry bos, terpaksa undur diri. Ada gangguan dari makhluk kecil. Cucu dah. Okey, boleh. Alright. Pukul 10.20. Tak apa. Nanti video ni ada Dahlia Jasmine. Video ni akan ada dekat aku punya wall. Kau boleh tengok balik lah video ni. Alright. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Tolonglah share. Yusdi Muhammad Sam Beruang, share merata-rata dulu. Share lah sikit. Ada butang share kan. Butang share itu free. Gratis. Pak kata Dr. Abi, gratis pak. Gratis aja. Tolong share supaya ramai orang dapat manfaat. Alright, kita sambung. Okay, jadi kau tengok ni, dia punya bar ni sama je lebih kurang, tapi simplified sikit, betul tak? Dia agak sikit. Okey, dan untitled document telah tajuk file dia. Kau nak tukar apa, kau tukar je kan. Contohnya belajar Google Docs. Dia panggil Google Docs, Google Document lah tu. Dalam file apa? Ada new. Okay, kau nak new, buka template baru ke, from template ke, ataupun blank kosong macam ni. Kau boleh buka spreadsheet. Spreadsheet ni nanti aku ajar benda lain lah. Ni video lain lah. Spreadsheet ni Excel, Microsoft Excel. Presentation ni Microsoft PowerPoint.
Dia sama macam PowerPoint. Form ni Microsoft tak ada. Ataupun aku yang tak tahu ada ke tak ada kan. Okay, lepas tu dia drawing, boleh buat drawing sikit lah. Okay, macam Paint, macam Microsoft Paint. Okay, so kalau orang yang guna Chromebook, benda ni dah memang ada kat dalam Chromebook kau. Jadi kau tak payah fikir-fikir, apa sebab tak ada Microsoft Word, macam mana aku nak tulis surat? Ni lah dia benda okay. So contohnya, kalau new document, buka from template. Contohnya kau nak cari template lain. Macam mana nak type template, contohnya kita cakap apa ni, resume. Ni ada template resume. Kita buka untuk kita tulis resume kita. Dah siap dah. Ada template dah. Your name, alamat, tulislah nama kau kan. Aku nak minta kerja kan, regime, tulislah sikit. Lelaki hebat, terhandsome. Lelaki hebat, terhandsome abad ini. Contohnya, contoh. Okey. Apa pengalaman? Jadi kau boleh isi semua benda macam biasa, replace je. Ni template, ini template Okey, kalau tak pakai template kosong, macam ni. Yang tadilah. Okey. So sama juga rupa dia macam Microsoft Word yang biasa kau tengok. Sama je. Okey, kau boleh tulis. Okey. Contohnya kita nak buat apa kita nak cuba buat? Contohnya aku nak buat letterhead letterhead. Kita try. Letterhead ni benda susah lah kita cakap kalau nak buat dalam Microsoft Word ni, sebabnya dia ada macam-macam. Okey. Okay, mari kita try buat masukkan insert ataupun format. Kita tengok apa yang ada. Headers and footer. Okay, headers and footer. Apply. Okay, dia boleh masuk ni dekat header ni. Sekejap tu dah masuk dah. Dia double click kat sini, dekat bar ni. Dah dia masuk dah dekat dalam ni. Dan aku boleh buatlah syarikat. Syarikat regime power, contohnya lah kan. Aku nak buat letterhead ni. Besarkan font dia, bold, pilih font. Font ada banyak-banyak jenis. Kau tak payah nak install kat dalam laptop, dalam telefon, dalam kau punya laptop. Kau tak payah install, dia dah memang ada online dah. Okay, syarikat regime power. Tukar colour dia sikit kan. Tukar colour sikit. Apa benda, merah. Okay. Kedudukan dia ngam dah ke? Okay. Kalau nak adjust sikit ke tepi ni ada adjust bar dia ni kan. Kita adjust lah macam ni sikit. Dia duduk lah atas sikit. Okay. Lepas tu nak masuk logo. Nak masuk logo. Boleh bro. Okay. Insert image. Okay. Insert image biasa search from web lah. Dia tu ada search dekat tepi tu. Okay, nak search apa? Contohnya aku cakap kan, logo. Kalau aku type nama regime, dia keluar apa? Ni nama orang Turki ni. Okay, President of General Republic Nigeria. Mari kita buat logo ni. Tu dia logo. Tu dia. Kan, kita kasih dia dekat tepi sikit. Macam ni kan. Tu dia. Okay. Tinggi sangat. Okay. Header ni. Ctrl Z. Tak jadi buat macam tadi. Kita Ctrl Z je lah balik. Macam biasa. Okay. So dah ada lah. Kepala dah masuk. Nama dah masuk. Letterhead. Kalau kau nak best lagi, kau buat table dekat dalam ni. Dalam letterhead atas tu, kau buat table. Kau tu boleh masukkan tulisan belah sini, gambar belah sini. Jadi dah boleh buat dah surat sini. Tarikh kan. Gila bahasa Melayu. Hantar surat apa? Presiden. Tarikh hari ni 27 Januari. Okay, lepas tu alamat kan. Tu apa ni? Regime boss. Contohnya rumah dia, kampung dia, nama dia dekat kampung dia, duduk kampungnya. Okay, postcode.
Okey. Lepas tu tuan, koma. Apa dia? Tajuk. Okey. Memohon duit hutang yang tak bayar lagi. Okey. Lepas tu kita boleh bold kan. Macam biasa, macam guna Microsoft Word, buat garisan dekat bawah kan. Lepas tu kita pun type lah. Pada suatu hari saya ada bagi awak pinjam duit. Lepas tu awak tak nak bayar. Ni saya rasa macam ada bengang sikit. Okey. Okey. Lepas tu kita buatlah. Kan? Surat panjang. Okey, lepas tu kita nak justify ni, boleh justify. Kan? Kan dah jadi macam surat Microsoft Word yang power tu. Kan? Jadi akhir kata, silalah bayar. Bayar. Yang menagih. Yang menagih. Rejim Al-Munggul. Okey, contoh ni lah. Kau boleh masuk sign. Kau masuk sign signature. Boleh. Insert image. Kalau kau tak ada, kau boleh upload daripada dalam laptop lah. Ataupun kalau dah memang ada simpan dekat dalam Google Drive kau ke kan, kau boleh upload. Ataupun kau search je lah kan. Tapi takkanlah nak search kau punya signature dekat dalam ni, dekat dalam internet. Tak logik lah kan. Okay. Apa power ni? Johnny apa ni? Johnny Walker ke apa? Signature. Okay. Alright. Okay. Kan dah jadi tu. Kan dah jadi bos. So dah jadi satu surat lah. Nampak? Dah jadi satu surat yang senang. Boleh. Sekadar cukup dah benda kau nak buat kan. Kau pun bukan hebat sangat kan. Nak kadang-kadang nak buat satu surat macam ni, tak payahlah pakai Microsoft Word pening-pening kepala kan. Orang pasti okey dah faham, nanti kamu explore sendiri. Terima kasih. Okey, beres. Okey, so kau boleh juga apa? Aku yang paling suka sekali dekat dalam ni ialah ni. File kau boleh download as PDF. Surat kau tadi tu kau boleh upload sebagai PDF supaya kau tak payah bagi orang tu dalam bentuk dalam bentuk words tu. Tengok ni aku dah download kan. Tengok dah jadi PDF. Kan smart tu. Nampak tak? Kan smart tu. Bagi je. Hantar je. Kan boleh save kat dokumen tu. Orang tu pun tak boleh ubah apa-apa. Kalau tidak kita duk email file Word. Sekejap lagi dia ubah kan. Agreement ke apa ke dia ubah. Sekarang ni tak payah ubah apa-apa. Semua dah duduk dekat dalam ni dah. Boleh export, boleh download as ni. Nak email terus pun boleh. Email terus dia masuk dalam Gmail kau. Kan? Kepada siapa terus kan. Dia gunalah kau punya Gmail tu. Terus dah format pun kau nak hantar dia. Sebagai HTML, open dokumen Microsoft Word ke, kau nak PDF kan terus ke, terus boleh hantar. Email je terus. Senang bro, senang. Kan? Dan benda ni ada dekat dalam kau punya Google Chromebook. Tak payah susah. Kan? Apa lagi? Kau boleh move ni version history lah. Kalau nak tengok version history kan, see version history tempat yang aku edit tadi, dia ada lah kat sini. Nampak? File ni sebelum ni kan. File ni sebelum ni warna macam ni. Aku tukar, buang table dia. Lepas tu barulah yang tadi sekali ada benda ni. Ini yang terkini. So ini ialah version history. Boleh tengok lah kalau ada orang edit dokumen tu. Alright, apa lagi? Language. Ini aku tak pernah try. Boleh tukar ke tak? Aku rasa kalau kita tukar, apa yang berubah? Dah memang bahasa Melayu kan. Dia nak ubah macam mana kan? Okay. Dia nak ubah macam mana? Dah memang bahasa Melayu. Okay.
Alright, apa lagi ada? Nak print. Kalau kau nak print, boleh. Dia ada page setup ni. Kau boleh set dia A4 ke size apa semua kan. Lepas tu kau boleh pergi print. Kalau kau ada printer, terus print. Printer apa kau pakai kan. Setting lah terus. Macam biasa, print macam biasa, keluar dekat printer kan. Dan ada satu yang special. Dia ada apa, yang tapi aku tak pernah try lagi lah. Dia ada Google printer. Aku pun tak pernah try lagi. Okay. So macam biasa, semua duduk dekat kau punya browser internet sahaja, tanpa perlu kau pakai tanpa perlu kau install benda-benda yang pelik-pelik lah. Okay. Contoh lagi, kau nak masuk apa? Carta. Format insert. Kau nak masuk table. Macam biasa table. Okay, aku buat table ni. Nampak? Terus dah ada table kan. Ini contohnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Cikgu nak buat jadual contohnya. Jadual apa ni? Jadual bayar hutang. Contohnya kan. Dah kita punya surat-surat nak minta hutang kan. Okay, so kita boleh lah buat macam biasa. Sama, select kan. Kau nak tukar dia punya background colour dia kan. Mana gambar ni ke? Ni text colour. Oh ni dia dah lari kat sini. Okey. Kau nak macam tu sikit kan. Text ni nak warna putih. Macam tu. Nampak jadi lah kan. Boleh adjust. Kau nak adjust macam ni. Sama. Cumanya dia duduk dekat internet browser je kan. Okey, apa lagi? Insert apa barang boleh lagi? Kita tengok. Kalau kita boleh letakkan muka surat 2, buat muka surat 2 automatic. Letterhead pun masuk sekali muka surat 2. Power. Malas cakap lah. Okey, insert lagi. Insert chart. Okey, boleh masuk chart. Bar. Okey, carta ni. Terus boleh. Macam mana kau nak edit dia? Kau kenalah ada dia punya content ni, edit in sheet ni. Bila kau tanda ni, dia ada, kau kena linkkan dia dengan sheet lah, dengan Google Sheet. Jadi dari situ dia ada dia punya data dia lah, yang menyebabkan kau boleh automatic lukis draft ni, chart ni. Okay, apa lagi ada? Insert image, nak masuk gambar. Macam tadi aku cakap, okay, ni upload from my computer. Kita tengok gambar yang aku baru post ni. Gambar ni dah masuk dah. Settle. Online saja bro. Semua dekat dalam. Okay. Dan ada orang cakap, Regine, dah kalau macam ni aku memang kena ada internet lah sentiasa panjang. Betul. Bagus kalau kau ada internet kan. Tapi dia juga boleh offline version. Macam ni kita offline version. Dia ada offline version je. Aku tak ingat dah dekat mana offline version dia. Tak silap aku, dia ada setting. Dia bukan setting dekat sini, dia setting kau punya ni. Macam mana nak buat? Aku tak ingat lah. Kat mana? Tak ingat pula dah. Kat mana dia punya offline tu? Adalah. Kau cari je lah dalam YouTube kat mana. Tapi dia adalah offline version. Kau boleh, especially orang yang guna Google Chromebook, automatic dia dah ada dekat dalam ni lah, yang offline version punya. Alright. Okay, apa lagi menarik nak tunjuk? Benda-benda biasalah, dictionary, format, kolom. Kau nak buat kolom 2 kolom boleh, 3 kolom boleh, alignment, indent, paragraph style. Banyak lah, senang lah kan. Drawing ni kalau nak masukkan lukisan lah, kalau macam nak gunakan pen tu kan, dia boleh guna benda ni. Okay. So macam tu. Simple as that. As simple as that, settle dah kita punya Google document. Ada orang nak tanya apa-apa soalan tak? Adakah sesiapa mahu bertanya apa-apa soalan macam mana menggunakan Google document kan? Ada tak? Kan? Aku ni malas nak live waktu hari apa? Aku pelik kalau aku live awal kan, mesti tak ramai yang join. Kejap lagi kan, kalau aku live pukul 11, pukul 12, mulalah ramai yang join. Betul tak?
So simple je. Kita kongsilah. Aidil, welcome, selamat datang. Kau seorang je dia malam ni. Bukan, tadi ada ramai, lepas tu semua dah belah. Sebab benda-benda belajar tutorial ni memang biasalah, dia kurang peminat. Dia kena ada masa nak tengok, nak belajar kan. Tapi secara asasnya inilah dia Google Document. Kalau korang nak tahu macam mana menggunakan Google Document, ini je, simple. Okay. Lepas tu disebabkan dia dekat on top of Google Drive punya platform, engkau juga boleh buat benda ni. Share ni yang part yang penting. Kau boleh sharekan pada orang lain. Masukkan nama orang tu, email, Gmail orang tu, dia boleh tengok. Ataupun kau bagi link, copy link ni, kau paste je dekat dia, kau WhatsApp dia link ni, automatik dia boleh tengok file kau bagi ni. Kalau kau tak nak bagi dia dalam bentuk PDF lah, kalau kau memang nak bagi dia dalam bentuk yang dia boleh edit, dan pakai ni. Dan kau boleh set orang yang kau nak bagi tu, kau nak setkan dia sebagai apa. Contohnya aku nak bagi kepada ni kan, Syafi Gmail ni, aku nak bagi dia jadi apa? Viewer ke, commenter ke, editor. Kalau editor dia boleh edit semua. Kalau dia viewer dia boleh baca je. Dan kita tengoklah apa benda kita tulis dan kita send. Dia akan dapatlah file ni dalam email dia. Dia boleh tengoklah. Alright. So senang. Sebab tu aku recommend orang pakai Chromebook tu. Sebab bila kau ada Chromebook, automatik semua benda yang lain tu dah jadi senang lah. Dia sebab kau tak biasa guna je. Lepas tu kalau kau dah cuba guna, kau akan guna. Lepas tu kau rasa macam dah tak perlu dah yang lain ni. Tapi kau kena buat penghijrahan lah. Daripada Microsoft Word yang kau biasa guna tu kan, dah lah kau install haram, pirate punya kan. Kalau kau beli tak apa juga kan. Jadi daripada kau terus menggunakan barang haram, tak berkat, baik kau pakai yang free ni. Memang boleh. Memang Google bagi pakai. Untuk personal punya. Dan setakat ni aku sendiri dah pakai selama 3 tahun dah. 3 tahun dah aku dah fully use dia 3 tahun. Setiap hari kan. Kalau aku nak tengok, nak tunjukkan korang apa aku dah buat dengan dokumen yang apa aku pernah buat, sekejap aku tunjuk kau. Tengok business quotation. Okay, quotation. Tapi ini Google Sheet. Ni Google Sheet. Okay. Google Sheet ni macam Excel, Microsoft Excel kan. Aku suka guna sebab dia ada banyak kotak-kotak kan. Ini kursus hari lain. Ni kursus hari lain. Hari ni Google Document je. Nanti yang tu kita buat video lain. Pasal Google Sheet tu kita buat video lain. Hari ni memang pasal Google Document. Kalau ada soalan, baik tanya. Sebab kalau korang tak tanya, kejap lagi aku end the show. Ada tak soalan? Siapa nak tanya pasal Google Document? Siapa nak tanya? Apa dia Google Document? Siapa yang baru masuk tu? Inilah dia Google Document kan. Dia ialah satu kaedah, satu aplikasi dokumen atau macam Microsoft Word tapi duduk dekat atas browser. Duduk kat atas, dibina oleh Google. Okay, boleh buat benda-benda yang basic, Word, type, surat dan sebagainya. Ada template, boleh buat apa saja yang kau pernah guna dekat dalam Microsoft Word, ada dekat sini. Okay, dan dia boleh share dekat multiple device. Macam-macam device pun boleh view. Kalau kau tak ada aplikasi dia, kau boleh buka dalam browser. Kalau kau ada aplikasi dia, lagi bagus. Dia terus keluar cantik je. Okay. Dan yang paling best dalam Google Document ialah kau boleh share dokumen ni dengan orang lain dan edit satu dokumen serentak. Serentak boleh edit ramai-ramai. Dan dia autosave. Dan autosave dia bukan autosave mengikut masa. Kau berhenti je type, dia save. Kau berhenti je type, dia terus save. Memang power. Dan dia juga bekerja dengan Microsoft Word. Kalau kau upload Microsoft Word punya file, kau boleh buka. Kau boleh save sebagai Microsoft Word punya file juga. Dan macam-macam lah. Macam-macam. Alright. Kalau tak ada soalan, korang tanya kemudian lah. Kalau ada tanya soalan ni, tanya dalam komen kemudian. So aku rasa itu saja.
sharing aku berkenaan dengan Google Document. So kalau korang pengguna, kalau korang dah baca topik yang sebelum ni yang pasal beli Chromebook tu, dan bila korang buka Chromebook tu, korang tengok tak ada Windows, korang jangan panik. Sebab dalam Chromebook ada semua Google Suite punya application. Dia ada Google Sheet, dia ada Google Document, dia ada Google Presentation, Google Slide. Jadi dia boleh buat sama macam Microsoft punya produk, tapi dia ada part dia yang lebih lagi. So that's why aku cadangkan biasa-biasakan guna benda yang murah, yang free. Jangan pakai pirate software kan, download. Semoga kita punya hidup jadi berkat lah. Kita pakai benda-benda yang tak cetak rompak ni kan, yang bukan cetak rompak. Sebab kita tak perlu pun. Kita bukannya nak pakai sangat-sangat yang advance punya software sangat. Kalau kau ni memang super user, advance user, tak apalah. Logik lah kau nak pakai Microsoft punya package kan. Tapi sekadar kau nak buat surat macam aku tunjuk tadi tu, cukup sangat dah. Dah cukup sangat dah pakai Google Document. Alright, tak ada soalan? No problem. Tak ada soalan, no problem. Okay, so kita jumpa lagi di lain masa. Aku sharekan lagi topik yang lain pula selepas ni. Semoga apa yang aku share dengan korang ni dapat dimanfaatkan. Korang boleh share dengan orang lain video ni. Tolong share dengan orang lain supaya semua dapat manfaat. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.